forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap pernyataan Haji Adi. Apa dia cakap? Lembaga pengampunan tak berhak maafkan tertuduh. Kita baca sedikit. PAS mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seorang pesalah adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Presidennya Abdul Hadi Awang, pihak yang berhak memberi pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Okey, itu kata jadi. Mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan minta komen macam biasa. Cuma sekarang ni saya juga terkejut, saudara. Apabila hari ini saya membaca catatan daripada Ton Carlos dalam media sosial, dia mencatatkan bahawa PAS mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seorang pesalah adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Pula dah. Selaku presidennya Abdul Hadi Awang, pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah keluarga seorang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Kenapa pula dia pertikaikan tentang lembaga pengampunan? Seluruh dunia ada lembaga pengampunannya. Saya melihat, saya tak tahulah. Kalau kita kata nyanyuk, orang marah. Jadi kenyataan-kenyataan beginilah yang memusingkan pemikiran rakyat, yang rakyat kadang-kadang jadi keliru. Kenapa begitu jadi sifatnya, saudara? Sebab itu katanya undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik, bukan menyeksa. Justru dia kata undang-undang bukan menyeksa, tapi kalau masuk orang penjara bukan keseksaan. Jadi menurut bekas Duta Khas Perdana Menteri itu, PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada sekarang ditukar kepada peraturan Islam. Pula dah, saya pening kepala lah dengan dia ni. Dia termasuklah majlis pengampunan. Ini keadaannya, saudara. Jadi kalau dia kalau dia kata ini bagian kes, kalau mungkin kes pembunuhan, yang berhak mengampunkan adalah keluarga, bukan majlis pengampunan. Aduh, kata Tan Sri, sudah-sudahlah buat kenyataan begini. Bagi saya kenyataan-kenyataan yang mengarut begini. Kita ada negara kita, sebab itu awal tadi, saudara, saya membacakan pertama sekali keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Hormatilah perlembagaan kita. Dalam perlembagaan kita ada majlis pengampunan. Tak payahlah dipertikaikan. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Bercakap soal mengarut Haji Adi ni, ada pula cerita tentang pilihan raya kecil di Pulai dan Simpang Jeram. Ramai juga nak tahu perkembangannya, saudara. Saat ini saya mendapat laporan sama ada di Pulai ataupun di Simpang Jeram. Kedua-dua parti yang bertanding, yang parti pembangkang aja ni bebas tu kuranglah, saudara. Saya melihat bahawa masih belum lagi wujudnya pesta bendera. Keadaan masih lagi dalam keadaan suam-suam kuku. Walaupun penamaan calon sudah pun 2 hari berlalu. Saudara, semua suruh kempen bagi pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, macam suam-suam kuku lah, saudara. Di mana enjin jentera kempen parti-parti bertanding belum dipanaskan. Untuk hari kedua berkempen selepas penamaan calon, boleh dikatakan semua calon hanya sekadar menyantuni secara bersemuka. Dia turun ke pasar, rumah ke rumah. Tidak ada kempen-kempen mega ataupun diadakan ceramah yang besar dengan kehadiran 3-4 ribu, 5 ribu, ataupun mungkin musim hujan dan juga mungkin rakyat di Johor dah tak nak dengar. Mungkin juga, saudara. Jadi tak payahlah nak buat ceramah besar-besaran sebab rakyat dah tahu siapa yang perlu dipilih. Kerana macam di Pulai, poster dan kegantungan calon serta bendera parti, poster dan bendera-bendera yang bertanding masih tidak banyak kelihatan. Tidak semeriah seperti kelazimannya di mana-mana kawasan yang menghadapi pilihan raya. Calon perikatan Syahizan Khayat memilih menggunakan pendekatan turun padang. Bertemu secara bersemuka dengan pengundi di setiap kawasan pusat daerah mengundi, selain menghadiri ceramah kelompok dalam skala sederhana. Saya rasa itu lebih baik. Supaya menjelaskan, supaya orang boleh bertanya. Rakyat boleh tanya nak buat apa, ke arah mana matlamatnya berana, saudara. Dan mungkin kerana pengalamannya selaku bekas speaker Dewan Undangan di Johor, Saudara Suhaizan, beliau tidak kekok bertemu dengan para pengundi di peringkat akar umbi. Kerana dia mengetahui latar belakang mereka semua. Malahan kemunculan beberapa pemimpin parti politik yang berpengalaman seperti Presiden Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu dan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz sendiri turun membantu dalam aktiviti kempen calon di Pulai secara bersemuka. Saya rasa ini lebih baik. Dia sebagai Menteri Besar pun On turun menyantuni
peniaga-peniaga pasar, orang ramai. Saya rasa itu lebih baik, saudara. Dan di kawasan di mana? Di Simpang Jeram, di Muar, saudara. Perang-perang poster setelah poster calon pada PRK Simpang Jeram masih kurang kelihatan di jalan-jalan utama. Namun calon yang bertanding, terutama daripada Pakatan Harapan, giat menggunakan kaedah kempen secara tradisional. Dia turun ke masjid, solat berjemaah bersama. Itu yang terbaik, saudara. Inilah masanya rakyat dapat bersua muka dan bersama-sama dengan pimpinan yang menawarkan diri untuk jawatan sebagai ahli Dewan Parlimen dan juga Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Undangan Negeri saya. Bagaimanapun sebenarnya meskipun tiada ceramah besar dilakukan, timbalan Presiden UMNO sendiri Datuk Seri Zahid turun ke Muar, bertemu macam mana on buat di Pulai, begitu juga di Muar. Datuk Seri Zahid Hamidi turun bertemu dengan rakyat. Inilah masanya rakyat berkenalan, bersemuka dengan timbalan Perdana Menteri yang juga selaku Presiden UMNO. Saya rasa ini pendekatan yang terbaiklah saat ini, saudara. Baik, saudara. Bagaimanapun, tiba-tiba keluar pula kenyataan. Ini runsinglah saya dengan Haji Hadi ni. Selaku Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu menyertai Parti Amanah Negara Amanah hanya disebabkan takut kalah pada pilihan raya. Pula dah. Saya pun tak faham. Sedangkan amanah itu hadir kerana mereka berkrisis dalam peristiwa pemilihan jawatan di Kuala Selangor satu ketika dulu. Dan Saudara Mat Sabu, dia selaku timbalan presiden, dikalahkan. Maka mereka pecah dan menunjukkan amanah. Tiba-tiba jadi kata kerana takut. Parti Amanah kena menyertai Parti Amanah kerana takut kalah pada pilihan raya. Saya kata, ini kenyataannya separuh nyanyuk rasanya. Kerana katanya tindakan tersebut juga jelas menggambarkan mereka lemah semangat hingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS. Terdapat dalam kalangan ahli pimpinan PAS yang lemah semangat dan sayang nak tinggalkan DAP. Pula dah dikaitkan dengan DAP pula, saudara. Itulah gambarannya. Semakin bercelarulah. Dia saya rasa sebab dia lain tak ada matlamatnya adalah untuk diskredit ataupun untuk melemahkan warga amanah. Tapi ini tidak akan melemahkan sebab amanah sekarang ni semakin mantap ke depan untuk negeri-negeri sebelah pantai barat ni, saudara. Lebih-lebih lagi sebelah selatan. Amanah sudah pun mempunyai calonnya dulu dalam pilihan raya lepas, saudara. Itu keadaan. Dan samping itu mereka mula menularkan kenyataan. Ini pihak-pihak sanalah. Kononnya akar umbi UMNO, warga UMNO tidak akan mengundi calon daripada amanah. Ini juga satu pembohongan. Sebagaimana kenyataan daripada calon Saizan Kayat, dia menepis dakwaan bahawa berlaku penolakan akar umbi UMNO Barisan Nasional untuk menyokongnya. Beliau selaku naib pengurusi Parti Amanah berkata, dakwah terbabit dirasakan sebagai propaganda yang digembar-gemburkan bagi meretakkan hubungan Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam kerajaan. Itu cara mereka, saudara. Buat fitnah, buat cerita bohong. Dia katanya tak benar. Dakwaan diboikot akar umbi. Malahan, Presiden UMNO sendiri turun. Pemimpin UMNO peringkat kerajaan negeri turun. Tak benar. Sebelum ini juga kononnya adalah tular kain rentang. Kononnya kami cawangan-cawangan UMNO bahagian Pulai menolak calon Pakatan Harapan. Dan beliau berkata bahawa apa yang dilakukan itu adalah segelintir dari puak-puak sebelah sana, bukan ahli UMNO. Tak ada. Jadi beliau dimaklumkan kain rentang itu bukan dipasang ahli atau akar umbi UMNO. Ini adalah propaganda serta tindakan oleh pihak tidak bertanggungjawab dan bukannya ahli UMNO. Ada pihak lain yang cuba membuat provokasi tidak benar terhadap saya, katanya. Jadi beliau memaklumkan bahawa yang menurunkan kain rentang itu adalah sahabat daripada UMNO, katanya. Saudara Syarizal turut memaklumkan bahawa beliau berpuas hati saat ini dengan gerak kerja jentera Pakatan Harapan Barisan Nasional mewujudkan keterbukaan ahli UMNO untuk menerima politik baru di bawah kerajaan perpaduan Pakatan Harapan Barisan Nasional di peringkat pusat. Jadi warga di Johor mereka tidak akan termakan dengan dakwah tersebut. Baik, saudara. Okey, tuan-tuan, komen saya lah.
nampaknya Haji Hadi ni dia mempertikai pula lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan ini telah lama dan mengikut Perlembagaan Malaysia. Kita kena hormati Perlembagaan Malaysia. So, kalau kita tak hormati, siapa lagi nak hormati? So, untuk itu, kita boleh lihat PN ni, lembaga, apa yang telah tertulis lembaga dalam Perlembagaan Malaysia pun dia nak petikai juga aja ni. Taklah dia cakap lembaga tak berhak pula, macam-macam kenyataan dia. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerajaan Perdana pihak Anwar Ibrahim supaya negara kita lebih aman dan tenang, supaya semua dapat manfaat daripadanya. Assalamualaikum, jumpa lagi.